أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 22. Baris yang ke-10 daripada bawah. Baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang kelima daripada 5 sebab, 5 kerana kenapakah wajib atas kita memelihara hati daripada segala sifat yang dicela dan menghiasi hati dengan segala sifat yang dipuji. Yang kelima daripada 5 sebab, 5 kerana kenapakah wajib atas kita memelihara hati daripada sifat mazmumah dan menghiasi hati dengan sifat mahmudah. Bahawasanya jantung itu, yakni hati nurani itu, tempat ilham daripada malaikah dan tempat waswas bagi syaitan. Dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Maka akal itu menyeru ia kepada kebajikan dan nafsu menyeru kepada kejahatan. Yang kelima, bahawa jantung itu, hati itu tempat ilham daripada malaikah. Malaikah yang bernama mulhimun. Dan tempat waswas bagi syaitan. Tempat waswas bagi syaitan adalah di hati. Sebab itulah wajib atas kita memelihara hati daripada sifat kecelaan dan menghiasi hati dengan segala sifat kepujian. Kerana jikalau kita tidak pelihara hati kita daripada sifat kecelaan contohnya, jadi macam mana malaikat mulhim nak ilhamkan kebaikan ke dalam hati kita. Dan apabila kita tidak memelihara hati daripada sifat kecelaan, maka mudahlah bagi syaitan datangkan waswas ke dalam hati kita. Yang mana hatilah tempat malaikat ilham kebaikan kepada kita, dan syaitan seru dorong kejahatan kepada kita adalah di hati. Sebab itulah wajib atas kita memelihara hati daripada sifat kecelaan dan menghiasi hati dengan sifat kepujian. Sebab tiap-tiap anak Adam dijadikan satu malaikah yang bernama mulhimun dan satu syaitan. Dan kita minhat
syaitan tu bernama waswasun. Malaikah bernama mulhimun. Syaitan bernama waswasun. Yang mana malaikah dan syaitan ni dia ada tugas masing-masing. Malaikah ilhamkan. Ilham ni campur kebaikan, campur pengetahuan, itu ilham. Kemudian syaitan yang bernama waswasun, dia campur godaan-godaan, perkara-perkara yang jahat ke dalam hati kita. Ni satu malaikah, satu syaitan. Tepat hak tuju utamanya adalah di hati. Apabila hati malaikat mulhimun dapat campur kebaikan, maka anggota lain pun umpama raja yang terdahulu kan, dia pun mudah melakukan kebaikan. Apabila syaitan ni sudah disarukan, sudah ditarik, didorong kejahatan oleh syaitan bernama waswasun, maka hati pun akan mudah melakukan perkara-perkara kejahatan. Sebab itulah wajib atas kita pelihara hati daripada sifat kecelaan, kemudian hiasi hati dengan sifat kepujian. Maka dalam kitab pernah bagi hati ni, dia akan datangkan 10 sifat kecelaan nanti, kemudian disusuli dengan 10 sifat kepujian. Yang mana ini hak fardu ain kepada kita. Sekurang-kurang dalam ilmu tasawufnya mengetahui 10 sifat kecelaan dan mengetahui 10 sifat kepujian. Hanya sekurang-kurangnya dalam kitab penawar bagi hati. Jadi itu ilmu. Kemudian amalnya pula, kita peliharalah daripada sifat kecelaan yang kita sudah tahu apa dia sifat kecelaan. Kemudian kita hiasilah hati kita dengan sifat kepujian yang didahulukan dengan ilmu. Kita mengetahui apakah sifat kepujian. Sebab kita ada dua. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Amal adalah menyusuli selepas daripada ilmu. Sebagaimana dalam kitab Minhajul Abidin, wajib didahulukan ilmu atas ibadah. Berulang-ulang kali dalam kitab Minhajul Abidin, wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Ilmu dan ibadah dalam kitab Minhajul Abidin diumpamakan dengan dua permata, dua perkara yang paling mahal. Tapi antara dua permata ni, manakah yang paling utama? Manakah yang wajib didahulukan? Permata memanglah sama-sama permata yang mahal, tapi permata sama permata pun ada beza dia juga. Mana permata hak paling mahal? Jadi antara ilmu dan ibadah, kata Imam Ghazali, yang paling besar adalah ilmu. Yang paling besar adalah ilmu. Satu laginya, ilmu wajib didahulukan atas ibadah. Ini dalam pembicaraan aqabah ilmu dalam kitab Minhajul Abidin. Ilmu yang lebih utama, ilmu yang lebih afdal daripada amal. Panjanglah dia punya dalil yang didatangkan oleh Imam Ghazali kenapa ke ilmu yang paling afdal. Sebab apabila ada ilmu, barulah pergi kepada amal. Jadi amal mari daripada ilmu. Faham tak? Tanpa ilmu tak panggil amal. Buat macam mana pun tidak panggil amal. Jadi ilmu ni mari daripada amal. Amal hak permulaan. Jadi walaupun ilmu dengan amal ni sama-sama besar dalam agama, diumpamakan dengan dua permata, oleh kerana amal ni mari daripada ilmu, maka ilmu hak lebih besar daripada amal. Tapi jangan salah faham ni, antara kedua ni tidak boleh cerah tangga. Ilmu tanpa amal itu umpama pokok yang tidak berbuah. Tapi kalau ilmu tak ada, amal tidak ada bicara. Anda dua tak boleh nak cerah tangga ni.
Wajib berilmu serta beramal. Cuma antara ilmu dengan amal, mana yang lebih afdal, mana lebih besar? Ilmu. Sebab apa begitu? Sebab ilmu satu perkara, amal satu perkara. Amal ni pula dia kemari daripada ilmu. Jadi besar ilmu tu. Amal dia mari daripada ilmu. Tapi ilmu tidak panggil amal. Tak tahu. Adapun ilmu tanpa amal panggil ilmu dah. Ilmu tanpa amal pun panggil ilmu dah. Amal tanpa ilmu tak panggil amal. Sebab tu beza antara ilmu dengan amal. Besar ilmu daripada amal. Banyak ilmu tanpa amal. Kalau kita mengaji banyak sikit lah, mengaji lebih-lebih sikit. Ngaji lebih-lebih sikit lah kita kata. Kita ngajilah kitab apa-apa pun. Kitab fiqh contohnya. Kita mengaji bab haji, kita mengaji bab zakat. Haji bila dah tahu kitanya. Amal tu lah. Nah. Cuma orang ni kadang-kadang bila ada orang buat khusus haji, dia ada kelapangan, dia masuk. Dia masuk khusus haji, boleh ilmu. Tapi amalnya bila? Tak tahu lagi, dia nama dia pun tak naik lagi. Tapi panggil ilmu dah, panggil ilmu walaupun tanpa amal. Tetapi amal tanpa ilmu tak panggil amal awal-awal lagi dah. Itu kata besar ilmu atas amal. Dan wajib dahulukan ilmu atas amal. Jadi kita nak pelera hati daripada sifat mazmumah, itu amal. Terlebih dahulu kita kena kenal manakah sifat mazmumah. Kemudian menghiasi hati dengan sifat mahmudah, itu amal. Kita nak menghiasi hati dengan sifat mahmudah, kena kenal dulu apa dia sifat mahmudah. Dan kita pernah kata tidak akan datang nanti. Sifat mahmudah yang pertama, taubah. Itu sifat mahmudah yang pertama, taubah. Kita nak bertaubah, itu amal. Yang mana amal taubah wajib ijma' ulama. Tak ada. Bertaubah itu amal. Tapi kalau ilmu tidak ada, syarat rukun taubahnya tidak tahu, masih lagi bertanya. Kalau nak bertaubah, kita orang kena semain sunat taubah ke? Tanya seumpama tu, memang orang ni tak ada asas. Kita orang nak bertaubah, adakah kita orang perlu semayang sunat taubah? Dalam kitab Penau Bagi Hati, di bawah tajuk taubah, tak ada setuh pun buat semayang sunat taubah. Ni dalam kitab Penau Bagi Hati kita ni, sifat mahmudah yang pertama. Sifat mahmudah yang pertama musuh 62. Di dalam ni langsung tidak ada disebut berkaitan dengan sembahyang sunat taubah. Langsung tidak didatangkan berkaitan dengan sembahyang sunat taubah. Dalam musuh 62 tu sifat mahmudah yang pertama taubah. Tak ada cerita bab sembahyang sunat taubah. Tak ada cerita. Kemudian berkaitan dengan istighfar pun tidak dicerita dalam pembicaraan taubah dalam kitab Penawar Bagi Hati. Istighfar pun tak cerita, sembahyang sunat taubah pun tidak cerita. Sebab sembahyang sunat taubah ke istighfar ke, itu amal zahir. Yang dibicara ni amal batin taubah. Ini wajib ijma' ulama. Amal zahir sembahyang sunat taubah, sunat. Zikir lisan astaghfirullahalazim, sunat. Dia tidak ada bicara sunat taubah dan istighfar dalam tajuk taubah dalam kitab Penau Bagi Hati. Maknanya kalau orang sebut taubah, saya kena sembahyang sunat taubah ke, saya kena istighfar sehari-hari banyak mana ke,
Mana apa ni? Tak ada ilmu berkaitan dengan taubah. Taubah ketaatan batin. Tapi jangan salah faham lah. Sebenarnya sunat taubah tu sunat. Istighfar tu sunat. Perbanyakkanlah. Jangan salah faham. Tapi kenapa dalam kitab Penaga tidak sebut pun sebenarnya sunat taubah dengan istighfar? Itu bukan rukun taubah. Itu amal yang disunatkan kepada kita sepanjang masa. Taubah wajib ijma' ulama, bukan amal sunat. Jadi macam mana kita nak menghiasi hati dengan sifat mahmudah? Sifat mahmudah yang pertama taubah pun tak tahu ke mana hala. Tambahan pula kalau ditanya pula, adakah kita nak bertaubah daripada dulu banyak tinggal sembahyang fardu? Adakah kita sembahyang sunat taubah? Tu lagi gelak gambar tu. Nak sembahyang sunat taubah kerana qada sembahyang banyak yang kita tinggal, yang kita nak kena tunaikan. Nak timbul sembahyang sunat taubahnya di mana? Lepas tu kita tak sembahyang sunat taubah lah. Kita qada tu lah rukun taubah, hak wajib pada kita. Sembahyang sunat taubah tu sunat, itu bukan rukun taubah. Dah tak boleh sembahyang sunat taubah. Dah sembahyang sunat taubah kan kita tengok sembahyang qada hak wajib, rukun taubah kita tu. Macam mana nak cerita? Ni kadang-kadang bukan kata orang yang baru nak bertaubah, orang yang kadang-kadang rupa agama lama dah duduk sejik surat. Orang yang baru mari majlis surat ni, dia tanyalah nasihat panduan daripada orang lama ni. Kena-kena dia tanya salah orang. Orang tu walaupun lama duduk majlis surat, dia tidak mendahulukan ilmu atas ibadah. Dia tidak ada amal ibadah. Sebab tidak ada ilmu, dia tak mengaji ilmu fardu ain. Bila kita tanya dengan orang yang lama duduk sejik surat ni, Haji saya nak bertaubah. Haji saya ni macam mana, semasa nak taubah ke? Saya ni istighfar banyak-banyak ke? Boleh lah. Semasa nak taubah banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, bangun malam menangis, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jauh gitu. Tak kena ke dengan syarat rukun taubah seumpama tu? Tak betul. Sebab apa? Hak ditanya tu pun jahil. Dia pun nasihat dengan nasihat yang salah. Lepas tu tak boleh ke bangun malam? Apa tak boleh bangun malam? Bangun malam pun. Lepas tu kita nak minta ampun dengan Allah. Nak minta ampun dengan Allah. Kesalahan kita mana? Kesalahan kita kena ada ilmu baru tahu apa salah akidah kita, apa salah zahir fiqh kita, apa salah batin kita. Kena ada ilmu lah. Kita nak minta ampun dengan Allah ni. Kalau ilmu tidak ada, ya Allah ampuni dosa ya Allah, berpegang di saat yang sama berpegang dengan akidah yang salah. Ya Allah ampuni dosa ya Allah, sembahyang pun syarat rukun pun salah. Ya Allah ampuni dosa ya Allah, hati riak, wujud takabur. Ini orang yang memperolok-olokkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal mustahzi'u bi rabbih, dia panggil. Orang yang mempermain-mainkan Allah. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Aku berpegang akidah yang sesat. Dah belajar fardhu tauhidnya tidak. Ya Allah ampuni dosa aku ya Allah. Saat ni sembahyang sunat malam, tapi sembahyang sunat hukum fiqh pun tak jaga, syarat hukum pun tak jaga. Itu bukan sembahyang, itu zanbun kabir, dosa besar. Ya Allah ampuni dosa ya Allah. Ampuni dosa kerana kita tengah buat dosa. Sebab apa? Tadi nasihat tadi. Kalau orang minta nasihat orang berilmu, anak bertaubah, belajar ilmu fardu ain. Betul pegangan, betul semayang bang, betul bahati. Itu nasihat dia, ilmu. Lepas tu saya ni istighfar. Istighfar lah sama-sama, tak ganggu kat tu. Kita nak istighfar tak terganggu dengan kita belajar fardu ain. Malam-malam kita nak bangunlah, tak terganggu dengan belajar fardu ain. Bangun. Itu semua amal sunat belaka. Tapi fokusnya adalah belajar terlebih dahulu. Itu jalan taubat. Itu jalan kitab Minhajul Abidin. Ilmu barulah pergi pada akabah yang kedua, taubah. Ni nak pelihara hati, nak jaga hati ni. Ni nak khibat hati ni. Nanti nak cerita hati ni tempat malaikat dan syaitan duk tuju. Kalau hak permulaan ni tak ada dah,
Tak ada boleh ke malaikat, boleh ke syaitan. Boleh ke syaitan, tak boleh ke malaikat lah jawapan dia. Nampak mudah-mudah je. Tapi kalau kira kadang-kadang gini, lebih kurang pesen-pesen orang sekarang. Lepas tu duduk dengar ceramah untuk beri semangat buat amal, beri galakan buat amal. Lepas tu galakan buat amal ke mana? Ilmu tidak ada, akidah pun tak belajar, fiqh, tasawuf fadha'in pun tak belajar, amal macam mana? Ilmu, amal. Ilmu lebih utama daripada amal. Ilmu wajib didahulukan atas amal. Ni pergi pada amalnya apa? Menghiasi hati dengan sifat mahmudah. Akhirnya cerita taubah, nak bertaubah, ilmu tidak ada, tak panggil taubah pun. Bayangkan dia ingat ke taubah ni sebenarnya sunat taubah. Lepas tu dia istighfar 100 pagi, 100 petang, 100 malam. Tak panggil taubah tu. Minta ampun macam mana? Kita dalam derhaka kepada Allah. Kekal jahil fardu ain tu dosa besar, malaikat catat dosa besar setiap masa. Akidah salah dosa besar, malaikat catat dosa besar setiap masa. Semayang pula, semayang tak betul dengan hukum, dosa besar pula di situnya. Hati pula derhaka pada Allah, berapa dosa besar di situ. Lepas tu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ni berat daripada orang tengah minum arak, astaghfirullahalazim. Di tengah mabuk, dia pun astaghfirullahalazim. Wah, ni gomo di kita pun kali dah. Nganying budak ni. Oh, mabuk-mabuk dah astaghfirullahalazim. Misal, di tengah togong arak, dia pun astaghfirullahalazim. Kau ni gamo? Gerang lalu dah. Berasa gerang dah. Berasa nak enjar dah. Tapi yang nak enjar orang mabuk ni, pasal lain otak dia ni. Tapi nak ceritanya, gerang. Budak ni apa ni? Tengah-tengah derhaka kepada Allah, astaghfirullahalazim. Sama lah, astaghfirullahalazim. Ilmu fadha'in tak ngaji, dosa besar derhaka. Akidah tak betul, mayabang tak betul, hati bersifat dengan sifat kecelaan. Lepas tu astaghfirullahalazim lebih ngaji daripada minum arak tadi lagi. Berlapis-lapis dosa besar, mulut tak astaghfirullahalazim. Sebab apa? Tadi nasihat salah. Jangan salah faham ni. Istighfar sama-sama lepas sembahyang kita istighfar. Jangan salah faham. Tapi nasihatnya apa? Belajar biar ada ilmu. Taubah amal. Taubah adalah amal. Amal batin wajib ijma' ulama. Jadi amal ilmu. Nak membeli hati daripada sifat mazmumah amal. Kena apa di sifat mazmumah. Nak menghiasi hati dengan sifat mahmudah, amal batin dia panggil. Mesti didahulukan dengan ilmu batin, ilmu tasawuf. Amal batin dahulukan dengan ilmu berkaitan dengan syariat batin, ilmu tasawuf. Ini yang kita pernah bagi hati. Kenapa kita nak beramal dengan amal batin? Pelihara daripada sifat mazmumah, hiasi hati dengan sifat mahmudah kerana 5 sebab. Ini sebab yang kelima. Apa sebab kelimanya? Bahawasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat yang bernama mulhimun. Ilham ni campur pengetahuan, campur kebaikan daripada malaikat. Dan tempat waswas bagi syaitan. Sempat waswas bagi syaitan. Syaitan pula duk main goda tuju pun sama juga di hati juga. Sebagaimana malaikat pun ilham di hati, syaitan pun dorong kejahatan pun di hati tempat tujunya. Jadi kalau hati tak pelihara daripada sifat mazmumah, macam mana nak dapat ilham daripada malaikat? Akhirnya semuanya cetusan kejahatan daripada syaitan yang bernama waswasul. Ada kitab Minhajul Abidin. Tiap-tiap anak Adam dijadikan satu malaikat mulhimun, disadukan jadi syaitan bernama waswasul. Dia ada tugas masing-masing. Sebab itulah kita, kalau contohlah orang-orang yang terdahulunya dia jauh daripada agama, tapi kadang-kadang dia jauh daripada agama pun terdetik. Kadang-kadang terdetik di hati dia. Gua ni gini ni semua ni siapa ke bila? Mari mana cetusnya dia? Cetusan nak ala kebaikan tu. Itu malaikat. Tahu tak ni? Orang yang bertaubah kepada Allah
Dia bukan tiba-tiba bangun pagi, hari ni nak ada. Dia lama tadi dia mari dengan berlakunya musibah-musibah, berlaku kematian. Ni mari dah dalam hati ni. Pas seorang-seorang hok kita kenal mati, mudah-mudah je mati. Dia mati tu tak ada buat bekal apa tu macam mana dia. Lepas tu kita pula berat macam dia juga. Kalau mati macam dia ni mari mana ni timbul cetusan kebaikan ni mari mana? Ni malaikat. Tapi oleh kerana syaitan tu tepat dia dah di hati kita nya, jadi mari apa? Mari sekejap je, lepas tu hilang dah. Hati duk kena tempat syaitan hatinya. Ya dah. Tapi lama-lama mari hati lama-lama kau kuat. Cetusan daripada ilham daripada malaikat yang bernama Mulahimun. Sama juga kita dalam nak berubah dah, nak perbaiki diri perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit kita duk perbaiki diri. Cetusan kejahatan timbul dak di hati kita. Timbul sama-sama. Itu syaitan yang bernama waswasah. Itu kerja dia. Ada ni. Ke orang ni? Ke apabila kita, mungkin orang muda tu mungkinlah hati dia ada lagi cetusan tak baik. Kalau orang tua mana orang tua? Dia ada tak cetusan tak baik? Orang tua lah, orang 60-70. Ada mari tak lagi? Tak ada mari dah? Syaitan tak ganggu dah? Tak mari dah cetusan orang buruk? Tak ada? Tak nak mari cetusan riya, ujub, takabur. Itu syaitan. Hari sepanjang masa ni malaikat cetus kebaikan, ilhamkan kebaikan, campur perkara baik. Syaitan dia celarukan, dia sarukan hati kita dengan perkara jahat. Tepatnya hatilah. Ni. Kalau hati kita tak bicara, memang kadang-kadang kita belajar agama, tapi perbicaraan bab hati kita tak peduli. Kita belajar bab pegangan contoh, itu ilmu yang pertama, tak dapat tidak. Tak ada tu tak ada lah. Ilmu yang pertama, ilmu tauhid tidak dibicarakan, fiqh tasawuf tak ada nilai. Kita duduk bicara ilmu fiqh. Kau pandai. Tapi kita dah bicara berkaitan ilmu tasawuf. Kemudian ni hati ni tempat syaitan, tempat tuju syaitan dan malaikat mulhimun. Tapi kalau kita tak bicara hati, kita tak pelihara hati daripada sifat yang dicela pada syarak, kita belajar ilmu kau lama kau tinggi riya, ujub, takabur, kita tidak pernah peduli. Ada. Lepas hati kita nak dapat ilham daripada malaikat macam mana? Mana walaupun ilmu tinggi tapi hati bertambah riya, bertambah ujub, bertambah takabur. Sebab apa? Hati tempat bersarangnya syaitan. Sebab kita tak bicara berhati. Lepas tu kadang-kadang berilmu tetapi dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, macam mana dia orang berilmu? Dia bicara ilmu zahir, ilmu bab ketaatan hati, tempat tuju syaitan tu sendiri tidak dipedulikan. Ilmu bertambah, riya, ujub, takaburnya bertambah. Sebab apa? Sebab hati sudah menjadi tempat bagi syaitan. Sebab tu dia tak lagi dah 3, tauhid, fiqh dan tasawuf. Kita belajar 3 ni dalam hati ni. Hak belajar tetap dah, hak kewajipan amal tetap dah. Di samping perbanyakkan amal-amal sunat, ni hak dalam hati ni. Datang kebaikan yang dicetuskan oleh malaikat. Akhirnya Tuhan akan kurniakan ilmu-ilmu dalaman kepada kita. Ni buat cerita bab ilmu dalaman. Ni kalau orang nak cerita bab ilmu dalaman, cerita bab akidah pun mengaru sekali. Dalaman apa tu? Itu bukan ilham daripada malaikat. Itu dorongan daripada syaitan. Itu bukan ilham daripada malaikat. Sebab tu dia dalam kitab Minhajul Abidin bab
dia bicara berkaitan dengan tiap-tiap anak Adam dijadikan satu malaikat bernama mulhimun dan satu syaitan bernama waswasun di bawah pembicaraan awaik syaitan. Di Aqabah yang 3 dalam kitab Minhajul Abidin, Aqabatul Awaik. Awaik ni benda yang menyekat kita dalam buat ibadah. Menyekat kita ni ada 4. Makhluk manusia, kemudian dunia, kemudian syaitan, kemudian nafsu. Yang paling panjang nafsu. Yang 3 syaitan. Al-A'iqus Salis dia panggil. Aik yang ketiga, penyekat yang ketiga adalah syaitan. Dia bicara bab ni. Yang paling kita takut adalah syaitan terkadang dorong kita atas rupa kebajikan. Itu paling takut. Terkadang syaitan dorong kita atas kejahatan, dorong kita kepada kejahatan tetapi atas rupa kebajikan. Faham tak? Ini dah kitab Minhajul Abidin. Didorong kita kepada kejahatan atas rupa kebajikan. Ning semua tidak ada akabah yang pertama ilmu. Kita pun tadi nak beza. Hak mana hak yang sebenar, hak mana hak tak sebenar. Walah kalau ada ilmu, kita boleh tahu lalu dah. Hak mana hak sebenar, hak mana hak tak sebenar. Tapi kalau ilmu tak ada, terdorong kita buat kebajikan. Rajin kita buat amal sunat. Kebaikan lah tu. Dengan semayang sunat, dengan buat amal ibadat sunat. Tiba-tiba di masa yang sama, kewajipan kita tidak tunaikan. Kewajipan kita tak tunaikan. Hal ni semua adalah rupa ibadah tetapi diperdaya oleh syaitan. Mana? Golongan-golongan yang mementingkan nawafil, fadail tapi menghampakan faraid. Sunat-sunat dipentingkan, fadilah-fadilah dipentingkan, faraid kefarduan dihampakan, termasuk belajar fardu ain pun dihampakan. Tapi rajin sunat fadilah, sunat fadilah. Nampak rajin itu? Rupa kebajikan, tapi sebenar ke tidak? Tak sebenar sebab kewajipan ilmu fardu ain pun tak ngaji, akidah pun dah betul. Amal sunat apa? Sama juga kita kalau bicara bab taubah, contohnya bicara bab taubah, taubah daripada tinggal kefarduan sembahyang puasa contohnya, qadaknya tidak. Duduk sibuk dengan amal sunat, sembahyang sunat, berzikir hak sunat, ngaji Quran hak sunat, tapi qada sembahyang tidak. Itu kebajikan. Balik pada hukum fiqh. Kebajikan tu tidak seumpama tu. Tapi ini terdorong ni, suka ni minat suka ni minat tapi kebajikan yang sebenar ataupun tidak. Kalau ada ilmu boleh nilai. Kata ada ilmu ditipu oleh syaitan. Dia rajin lah main sunat, dia rajin berzikir. Berzikir ribu-ribu, puluh-puluh ribu. Sebut qada semayang, bulat mata jeling. Qada semayang. Dah mu qada dak semayang. Bukan aku dak kenal mu. Mu lama kini tak semayang pun, baru je mu semayang. Mu qada dak semayang, saing dia kata. Tak ada qada-qada semayang. Tak ada qada semayang ke mana? Itu rukun taubah tinggal kefarduan kan? Tak ada. Lepas tu hidup sibuk dengan zikir sunat dia tu. Mari ni, mari semangat Mari mana tu? Mari daripada malaikat mulhim ataupun daripada syaitan yang bernama waswasun. Sebab terkadang syaitan dorong atas rupa kebajikan tapi sebenarnya bukan kebajikan. Lepas tu ilmu nombor 1. Memang minat suka. Macam pergi Mekah tu lah, minat suka pergi Mekah. Tapi kewajipan? Kalau khusus haji rajin. Kalau ngaji akidah tak ambuh. Ngaji fiqh fardu ain tak ambuh. Ngaji tasawuf fardu ain tak ambuh. Nak khusus haji je. Siapa nak khusus haji? Pergi Mekah, kalau tak pandai buat haji umrah, tak sah haji umrah. Dan kalau pergi Mekah, haji umrah pandai hukum fiqh pun, tapi kalau hukum fiqh sembahyang tiang agama tak mengaji, kalau bab akidah usuluddin tak mengaji, adakah diterima haji umrah kita tu? Kadang-kadang buat satu kelas fardu ain, kemudian kelas bab khusus haji, tak mari fardu ain.
Kelas fardu ain nak keluar. Hak kursus haji nak masuk. Nak balas pula dah. Orang nak masuk kursus haji dia baru nak balik. Orang ngaji apa? Ngaji fardu ain. Dia mau nak ngaji apa? Kita nak kursus haji dan umrah. Nak kursus haji dan umrah. Fardu ain ngaji ke tak? Ni. Pening belaka panggil ni. Pening tak kenal jalan agama. Di penting waktu penting. Nak umrah. Hak sunat tapi kewajipan. Ni minat hati ni, suka hati memang. Minat hati, suka hati. Nak pergi Mekah, lepas tu nak pergi Mekah, tapi kewajipan. Ni mari suka ni. Tadi dengar cerita artis balik daripada Mekah, perangai tak berubah, aurah tak tutup pun, tapi ni hati suka nak pergi ke Mekah. Ni suka hati ni, lain kali nak pergi pula ni, hati suka. Mari mana suka tu? Kalau dia tidak ikut jalan yang sebenar, mari mana suka? Suka pada amal sunat, suka pada sembahyang sunat, suka kepada berzikir, suka pada mengaji Al-Quran, suka pada haji umrah sunat-sunat, tapi hak kewajipan gimana? Sebab itulah nak tahu mana hak cetusan daripada cetusan kebaikan daripada malaikat, cetusan kejahatan daripada syaitan. Dahulukan ilmu atas ibadah, tidak ada jalan lain. Kau tidak tertipu. Dalam kitab tasawuf cerita dah golongan yang tertipu. Termasuk dalam kitab Minhajul Abidin. Syaitan tipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Ni rasa hati suka pada kebajikan, tapi bukan kebajikan yang sebenar. Sebab orang mari di hati ni, nampak rupa baik, rupa kebajikan, tapi kebajikan ke tidak? Adakah datang daripada cetusan malaikat ataupun datang daripada waswas daripada syaitan? Jadi oleh kerana hati ni tempat ilham daripada malaikat dan tempat waswas bagi syaitan, kita kena pelihara hati daripada sifat kecelaan dan kita kena hiasi hati dengan sifat kepujian. Dan lagi jantung itu, hati itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Maka akal itu menyeru kepada kebajikan dan hawa nafsu itu menyeru pada kejahatan. Tapi apa kebajikan yang diseru oleh akal? Ilmu. Apa kejahatan yang diseru oleh hawa nafsu? Ilmu. Nak kenal kebajikan? Ilmu. Nak kenal kejahatan? Ilmu. Yang mana kejahatan terkadang atas rupa kebajikan. Nak kenal mana kebajikan, mana kejahatan, kembali kepada ilmu. Kebajikan, kejahatan zahir ke, kebajikan, kejahatan batin ke, nak kenal, kembali kepada ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا